Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan semua? Ramadan akan tiba tak lama lagi, walaupun dalam keadaan musim perintah kawalan pergerakan ekoran daripada penularan wabak COVID-19, kita masih lagi bersemangat untuk menyambut kedatangan bulan yang penuh barakah ini, insya-Allah, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebagaimana biasa pada tahun-tahun sebelum, sememangnya kita memanggil para amil-amil untuk mendengar taklimat yang disampaikan oleh pegawai-pegawai daripada Zakat Pulau Pinang. Tapi pada tahun ini oleh kerana perintah kawalan pergerakan itu masih berkuat kuasa, maka kita menyediakan tayangan video ini untuk para amil sekalian jadikan sebagai panduan. Panduan dan tata cara ini sudah semestinya wajib difahami oleh pengelola amil lembaga zakat dan fitrah karya bagi tahun 1441 Hijri ataupun 2020 Masihi, dalam usaha membantu Zakat Pulau Pinang, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang melaksanakan dan melicinkan pengurusan kutipan dan agihan wang zakat fitrah. Jadi tuan-tuan sekalian, objektif, panduan dan peraturan yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Yang pertama, memastikan setiap pengelola amil yang dilantik mematuhi arahan Zakat Pulau Pinang dalam menguruskan kutipan dan agihan wang zakat fitrah. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan peranan dan tanggungjawab ahli lembaga zakat dan fitrah karya. Dan yang ketiga, memantapkan sistem pengurusan zakat fitrah khususnya di negeri Pulau Pinang yang kita kasihi ini. Jadi seterusnya, saya ingin menyentuh tentang tanggungjawab ahli-ahli lembaga zakat dan fitrah karya. Yang pertama, ahli-ahli lembaga zakat dan fitrah karya bertanggungjawab sepenuhnya di dalam menjalankan tugas-tugas pungutan dan agihan zakat fitrah pada tahun 1441 ataupun 2020 Masihi ini, di samping tugasan lain yang berkaitan dengannya dan arahan jawatan kuasa negeri melalui pengelolanya. Yang kedua, tanggungjawab dan bidang tugas jawatan kuasa zakat dan fitrah karya ialah menguruskan kutipan zakat fitrah di karya masing-masing, mendaftar dan membuat bancian penduduk Islam di karya masing-masing bagi kegunaan Zakat Pulau Pinang, mendaftar nama umat Islam di dalam karya masing-masing yang layak menerima zakat dan fitrah mengikut kriteria yang ditetapkan oleh Zakat Pulau Pinang, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dari masa ke semasa, dan menyedia dan menyimpan daftar nama umat Islam yang berniaga, bersawah dan menternak dalam karya masing-masing. Saya nak menyentuh pula tentang tanggungjawab pengelola amil. Dengar betul-betul, iaitu yang pertama sebagai ketua kepada amil-amil yang dilantik. Ketua. Yang kedua, mengemukakan senarai nama individu yang diiktiraf layak untuk dilantik menjadi amil di dalam kawasan atau karyanya. Ketiga, menyelia dan memastikan perjalanan kutipan dan agihan zakat fitrah berjalan dengan lancar. Keempat, memastikan anak-anak karya membayar zakat fitrah kepada amil yang dilantik oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, sebagaimana yang dikehendaki oleh Seksyen 16 Enactment Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Pulau Pinang 1996 seperti di bawah. Bunyi dia, perkara 33, mana-mana orang yang memungut zakat atau fitrah atau menyebabkan dipungut zakat atau fitrah tanpa dilantik sebagai amil atau selainnya diberi kuasa oleh majlis adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh
tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Dan mahkamah hendaklah memerintahkan supaya pungutan itu dirampas dan dibayar ke dalam kumpulan wang yang ditubuhkan di bawah Seksyen 90-1 Enakmen Pentadbiran. Perkara 34, mana-mana orang yang membayar atau menyebabkan supaya dibayar zakat atau fitrah kepada mana-mana orang yang tidak diberi kuasa secara sah untuk memungut zakat atau fitrah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Mengambil dan mengedarkan kupon-kupon zakat fitrah kepada amil-amil. Ini tanggungjawab yang saya sebutkan tadi. Membantu Zakat Pulau Pinang mengagihkan wang kutipan zakat fitrah mengikut tata cara dan jumlah yang ditentukan oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dari masa ke semasa, dan akhir sekali tanggungjawab adalah menyerahkan kutipan zakat fitrah dan dokumen-dokumen yang berkaitan kepada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Sekiranya berlaku kehilangan atau kekurangan wang atau sebagainya, semasa serahan dibuat, laporan polis hendaklah disertakan. Mudah. Mudah ya. Jadi itu adalah tanggungjawab yang diberikan kepada pengelola atau pengelola amil tadi. Seterusnya, saya nak menyentuh tentang tata cara pungutan zakat fitrah di Pulau Pinang pada tahun ini. Sebagaimana tahun-tahun lepas lah, tak banyak berbeza, cuma mungkin kita lihat dari segi kesesuaian, iaitu yang pertama, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang setelah diperkenankan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah menetapkan bahawa kadar fitrah bagi negeri Pulau Pinang bagi tahun 1441 Hijri bersamaan 2020 Masihi adalah sebanyak RM7 dan RM16. Saya ulangi. Kadar zakat fitrah di Pulau Pinang pada tahun ini adalah RM7 dan RM16. Setiap bayaran yang diterima oleh amil wajib dikeluarkan resit rasmi, yakni kupon zakat fitrah, kepada setiap pembayar seorang satu resit, bukan hanya satu resit kepada ketua keluarga sahaja. Satu orang, satu resit. Kalau pembayar itu membayar bagi tanggungannya yang keseluruhannya berjumlah 7 orang, maka para amil wajib mengeluarkan 7 resit bergantung kepada nilai kadar zakat fitrah yang dipilih. Ini bermakna apabila seseorang itu membayar zakat fitrah, amil perlu mengoyakkan keratan kupon tersebut dan menyerahkan kepada pembayar tersebut serta-merta, serta perlu mengisi dengan lengkap ruangan maklumat pembayar di kupon tersebut dengan item nombor kad pengenalan pembayar, nama ketua keluarga, alamat, bilangan tanggungan, karyah dan jumlah bayaran. Secara tertibnya, akad lafaz bayar zakat fitrah akan dilakukan seperti berikut. Seperti mana yang tertera di kupon fitrah, iaitu berbunyi seperti ini. Inilah wang bagi menggantikan harga beras fitrah yang wajib atas diri saya atau tanggungan saya bagi tahun ini kerana Allah Ta'ala. Inilah wang bagi menggantikan harga beras fitrah yang wajib atas diri saya atau tanggungan saya bagi tahun ini kerana Allah Ta'ala. Lembaga zakat fitrah dan karyah tidak dibenarkan membuat sebarang bayaran kepada mana-mana pihak tanpa arahan daripada pihak Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Bagi karyah yang memerlukan kupon fitrah tambahan, bolehlah mendapatkan kupon-kupon tersebut di cawangan kaunter zakat mengikut daerah masing-masing yang telah ditetapkan.
Okey. Seterusnya kita pergi kepada prosedur kutipan zakat fitrah oleh amil zakat fitrah karya ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP COVID-19. Ini satu benda yang agak istimewa. Berikutan PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19 yang berkuat kuasa. Yang pertama, Jawatan Kuasa Zakat dan Fitrah Karya harus menetapkan tempat dan waktu penerimaan zakat fitrah selaras dengan PKP dengan cara seperti berikut. Yang pertama, menghibahkan kepada anak karya masjid tempat dan waktu berurusan melalui sama ada media sosial masjid ataupun media-media yang lain. Maknanya tuan-tuan semua perlu menghibahkan kepada anak karya masjid tentang lokasi dan waktu berurusan membayar zakat fitrah melalui pelbagai saluran media yang dimiliki oleh masjid. Terserah. Yang kedua, amil harus menyediakan kaunter urusan yang sesuai. Kaunter urusan yang sesuai dan selamat bagi melindungi keselamatan dan kesihatan amil dan juga pembayar. Ketiga, menetapkan masa kutipan yang sesuai. Contohnya, 10.30 pagi hingga 1 tengah hari atau 3 petang hingga 6 petang. Supaya masyarakat sekeliling, khususnya anak karya, ahli karya, tidak datang serbu untuk membayar zakat pada bila-bila waktu yang mereka suka. Maknanya kita ada tetapkan masa yang mencukupi bagi pembayar anak karya menentukan waktu mana yang mereka selesa menunaikan pembayaran zakat fitrah dengan sudah pastinya menjaga peraturan penjarakan sosial yang saya percaya akan terus dikuatkuasakan. Yang keempat, menggalakkan pembayaran seawal Ramadan oleh anak karya bagi mengelakkan kesesakan di kaunter. Ini boleh dilakukan melalui pemakluman melalui corong-corong speaker di masjid, supaya masyarakat sekeliling anak karya dapat menunaikan kewajipan membayar zakat fitrah di awal Ramadan dan jangan tunggu sehingga saat-saat akhir untuk menunaikan zakat fitrah. Yang kelima, bagi yang tidak sihat, boleh menghantar wakil untuk membayar zakat fitrah. Dalam keadaan hari ini, kepada yang tidak sihat tak perlulah mewajibkan ataupun gagah nak pi sendiri nak menunaikan zakat fitrah. Boleh sahaja wakilkan kepada waris, ataupun anak, ataupun isteri, ataupun bahkan jiran sekalipun untuk membayar zakat bagi pihak tuan ataupun puan yang tidak sihat, yang uzur. Yang keenam, kedudukan kaunter bayaran dijarakkan sekurang-kurangnya 1 meter antara amil dan pembayar. Ini bagi mematuhi peraturan penjarakan sosial sesuai dengan keadaan hari ini yang masih lagi kita dalam fasa berhati-hati bagi mengelakkan ataupun untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19 ini, maka adalah diharap bahawa jarak dijaga sungguh-sungguh semasa proses pembayaran zakat fitrah itu berlaku. Jarak 1 meter dan sebagainya. Jawatan Kuasa Zakat dan Fitrah Karya harus menerima kutipan zakat fitrah dengan cara yang selamat seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia seperti berikut. Yang pertama, amil zakat fitrah mesti memakai face mask ataupun topeng muka dan surgical gloves semasa kutipan dijalankan. Pakailah sarung tangan yang dibekalkan. Yang kedua, para pembayar harus mengamalkan jarak sosial, penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dengan pembayar lain serta memakai face mask.
Pembayar juga harus mengambil langkah keselamatan dan digalakkan juga memakai face mask semasa proses pembayaran zakat fitrah itu berlangsung. Jaraknya sekurang-kurangnya 1 meter ataupun 3 kaki. Yang ketiga, hand sanitizer hendaklah digunakan dari masa ke semasa untuk membasmi kuman. Ini khususnya kepada amil fitrah. Walaupun kita tidak menggalakkan sebarang sentuhan ataupun salaman berlaku dalam konteks dan semasa pembayaran zakat fitrah itu berlangsung pada tahun ini, tapi sebagai langkah pencegahan, amil-amil masih lagi akan dibekalkan dengan hand sanitizer supaya tuan-tuan dapat menggunakannya bagi tujuan membasmi kuman yang ada mungkin di tangan masing-masing. Yang keempat, hanya lafaz akad pembayaran zakat akan dilakukan, tidak perlu bersalaman dengan pembayar. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, tidak perlu bersalaman pada tahun ini untuk menunaikan zakat fitrah, cukup sekadar menyerahkan wang, kemudian dikoyak ataupun diserahkan kupon fitrah sebagai resit dan kemudian doa dan boleh beredar. Elakkan daripada bersesak-sesak di kaunter pembayaran zakat fitrah. Saya ingin menasihatkan kepada semua supaya dapat memastikan, kepada amil-amil khususnya, supaya dapat memastikan supaya kesesakan ini sama sekali perlu dielakkan oleh kita semua. Dan yang terakhir adalah menggalakkan pembayaran zakat fitrah melalui Snap and Pay, iaitu menggunakan QR code masjid yang telah ditetapkan. InsyaAllah Zakat Pulau Pinang akan meletakkan poster-poster di masjid-masjid ataupun akan membekalkan poster-poster ini kepada masjid untuk disebarkan di karya masing-masing, dan kita amat menggalakkan pada tahun ini supaya pembayaran zakat fitrah itu boleh ditunaikan melalui aplikasi Snap and Pay yang boleh dimuat turun daripada sama ada daripada Google ataupun daripada iPhone juga boleh untuk kita download Snap and Pay, aplikasi untuk membayar zakat fitrah. Seterusnya, Jawatankuasa Zakat dan Fitrah Karya dikehendaki menyimpan kutipan zakat fitrah ataupun bank in, iaitu setiap pengelola atau wakil amil disarankan untuk menyimpan wang tunai di bank sekiranya melebihi RM5,000. Maknanya setiap kali sampai RM5,000, kita harap wang tunai ini dapat langsung dimasukkan ke dalam akaun bank. Jangan disimpan bagi mengelakkan risiko kehilangan wang tunai. Seterusnya ialah pengelola atau wakil amil menyimpan hasil kutipan di kaunter bank atau menggunakan mesin cash deposit. Maknanya buat secara cash deposit machine ataupun masukkan ke dalam bank terus. Ketiga, ZPP atau Zakat Pulau Pinang tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku kehilangan atau kecurian wang tunai semasa disimpan karya masjid. Sebab itu adalah amat penting wang tunai ini dimasukkan ke dalam bank secepat mungkin bagi mengelakkan kehilangan atau mungkin juga kecurian yang kita mungkin tidak sangka dan sebagainya. So adalah amat penting peraturan ini ataupun prosedur ini dipatuhi oleh semua amil-amil yang dilantik. Baik, akhir sekali adalah menjadi harapan Zakat Pulau Pinang, peraturan ini akan menjadi panduan yang berguna kepada amil-amil yang telah dilantik untuk memastikan pengurusan zakat fitrah negeri Pulau Pinang bagi tahun 1441 Hijri bersamaan 2020 Masihi berjalan dengan lancar dan baik. Kepada semua, saya ucapkan selamat menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Pihak Zakat Pulau Pinang mendoakan semoga usaha kerja dan amalan kita dalam bulan Ramadan tahun ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.